daging. Wow, wow. Hai, saya Gajah. Saya suka makan tebu. Hai, saya tikus. Saya suka makan roti. Cit, 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 cit. Hai, saya Zirafah. Saya suka makan ayam. Hai, saya lembut. Saya suka makan rumput. Mu, mu. Hai, saya beruang. Saya suka makan ikan. Wow, wow. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama Kak Eli Arifin yang ditemani dengan tu dia, kita ada kawan dalam studio. Nampak dia tengah makan, itu maksudnya dia sedang menikmati makanan dia sebab inilah subjek yang kita akan belajar dan topik yang kita akan teroka sama-sama hari ini. Okey, sekarang ni Kak Eli bukan kesorangan. Tadi Kak Eli berdua dengan cikgu, sekarang ni bertiga. Diapit dengan cikgu-cikgu yang kacak. Hari ini kita ada Cikgu Syukri dan juga Cikgu Halimi. Terima kasih. Apa khabar? Okey, apa khabar Ili? Sihat, Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Sebelum kita cerita lanjut tentang Cikgu berdua dan juga kawan-kawan yang kita ada dalam studio ni juga, saya nak kongsikan tentang SOP yang sepatutnya kita lakukan praktikal setiap hari dalam norma baru ni, Cikgu, kan? Untuk sentiasa menjaga penjarakan social, fizikal, 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar dari rumah tu bila perlu sahaja. Sama-sama kita fight, kita orang kata bantu untuk kurangkan kes yang ada setiap hari ya, Cikgu, kan? InsyaAllah. Okey, saya akan sanitize tangan saya dulu. Lepas tu giliran Cikgu, boleh? Silakan. Okey. Salah pula. Ni main-main lah benda ni. Sekejap ya, Cikgu ya? Okey. Okey. Saya dulu ya. Silakan, Cikgu. Okey, Cikgu Silakan, Cik Syukri Syukri. boleh alihkan. terima kasih. Pastikan kita ada penjarakan fizikal. Okey, baik, Cikgu. Hari ini kita akan belajar subjek sains berkenaan dengan tabiat pemakanan haiwan. Ya, betul Eli. Okey, adanya kawan-kawan kita kat depan ni, Ya, kita ada betul rakan-rakan kita. rakan-rakan kita. Kita ada arnab, kucing, ayam dan juga kura-kura serta ada ulat-ulat. Contoh-contoh makanan. Baik, okey. Itu yang kita akan teroka kejap lagi. InsyaAllah. Tapi sebelum itu kita lebih orang kata nak mengenali dengan lebih dekat cikgu yang akan mengajar hari ini, Cikgu Syukri dan juga Cikgu Halimi. Dengan ceritanya, Cikgu Syukri ni adalah anak murid kepada Cikgu Halimi. Ya, Sekarang betul. dua-dua dah jadi cikgu. Ya, Alhamdulillah. Menjadian murid. Alhamdulillah. Masih berkesan lah teknik pembelajaran cikgu tu. Sebab tu kami terus berkolaboratif sebegini sebenarnya. Jadi cikgu adalah cikgu guru besar. Di Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama, Kelang, Selangor, Darul Ehsan. Baik, Cikgu Syukri adalah guru akademik di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Damansara 2. Ya, betul, Ya, betul. Eli. So macam mana bila berjumpa tu? Bila berjumpa tu dia rasa macam satu keterujaan sebenarnya, satu keterujaan yang mana saya bekas anak murid dapat berkolaborasi bersama dengan bekas guru saya. Eli, sebenarnya kalau tengok daripada saya sekolah rendah sampai saya dah menjadi cikgu sekarang ni, Okey. momentum perwatakannya sama, tak berubah langsung, Eli. Okey, sedikit beza. Cuma beliau banyak rambut, saya kurang rambut. Tapi nampak macam sebaya, cikgu. Sebaya. Boleh minum teh lepas ni. Boleh belanja Tapi dari segi subjek sama, masih Ya, mengajar betul. subjek sains lah dulu. Sebenarnya antara punca saya mengambil subjek sains di semasa belajar dulu Baik. ini, sebab antara pengajaran yang sangat berkesan oleh bekas guru saya, iaitu Terima kasih. Kalimi, sehingga saya bercita-cita nak menjadi seorang guru sains dan akhirnya impian itu tercapai pada hari ini. Kenapa nak jadi guru sains tu, cikgu? Sebab pertama nak jadi guru sains ni, kita tahu sains adalah satu topik yang ataupun subjek yang cukup menarik, banyak aktiviti hands on. Okey. Jadi murid boleh teroka macam hari ini, Betul. murid boleh mahir dan akhirnya murid akan mendapat satu pembelajaran yang bermakna, dan akhirnya murid dapat mencapai pembelajaran yang berkesan, Eli. Baik, Cikgu. Cikgu Halimi, okey. Terima kasih Cikgu Syukri. Cikgu Halimi, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang topik kita hari ini. Tahu, saya rasa kucing ni
berbunyi-bunyi. Mungkin dia lapar nak, tapi kita dah berikan makanan. Jadi Ya, betul. tabiat pemakanan ini yang kita akan kongsikan kejap lagi ni cikgu. Okey, insyaAllah. Dan ada signifikan dengan sedikit video klip tadi berkaitan dengan pemakaian topeng dan kemudian mereka membunyikan hewan. Dan hari ini kita nak kaitkan dengan sayangi hewan dalam bentuk memberikan makanan yang sepatutnya bagi hewan-hewan tersebut. InsyaAllah. Okey, jadi objektif dia adalah untuk apa cikgu kita belajar? Mengenal tabiat pemakanan bagi setiap hewan, insyaAllah. Dan walau bagaimanapun, kita akan cuba membincangkan tentang hewan-hewan yang terdekat dengan kita. Okey. Dan pada masa yang sama sedikit anugerah kepada Didik TV, bila kita lihat guru-guru ini sebenarnya ada 3 peringkat pembelajaran pada zon PKP ini, iaitu asas, tambahan dan pelengkap. Dia signifikan dengan Didik TV ini kerana kita ada 3 slot, iaitu slot teras signifikan dengan asas. Kemudian slot teroka seperti hari ini signifikan dengan tambahan. Sebab itu bila tambahan itu merujuk kepada beberapa eksperimen ringkas yang mana daripada adaptasi daripada buku teks. Manakala untuk segmen yang pelengkap itu kita akan selalu dengan mahir. Jadi tahniah kepada Didik TV dan ia signifikan dengan keadaan PKP sekarang, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan PKP juga mengajar kita orang kata belajar dalam norma baharu secara dalam talian. Ya, betul. Dan disebabkan itu juga kita ada murid-murid dalam talian ni cikgu. Ini semua daripada berlainan sekolah cikgu ya? Ya, betul. Okey, ada 6 sekolah, 6 anak murid dan 5 sekolah. 5 sekolah, ya betul. Okey, cikgu mungkin kita boleh berkenalan dengan setiap seorang comelnya lah. Hai, ini umur berapa cikgu semua ni? Ada yang sebenarnya ini tahap 1, merujuk kepada tahun 1, 2 dan 3. Walau bagaimanapun kalau ada murid tahun 4, 5 dan 6 juga ini merupakan satu ulangan bagi mereka. Ulang kaji. Jadi sekarang yang dalam talian ni umur berapa? Umur 9 dan 8 tahun. Alright. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan setiap seorang. Kita bermula dengan siapa? Ryan. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Kita silakan adik Amir kita, silakan. Amir Ryan. Amir Ryan dari Kuala Berang, Terengganu. Assalamualaikum cikgu-cikgu dan Kak Eli. Hai. Ini Ryan bin Ahmad Faizal. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kuala Berang, Terengganu. Umur berapa tu sayang? Umur 8. 8 tahun. Terima kasih. Jauh betul dia daripada Kuala Berang, Terengganu. Ya, betul. Baik, seterusnya kita ada Zafran. Silakan Zafran. Assalamualaikum cikgu-cikgu dan Kak Eli. Hai. Nama saya Ahmad Haris Zafran bin Ahmad Ridwan dari Sekolah Kebangsaan TUDM Subang Shah Alam. Okey, umur berapa ni? 9 tahun. 9 tahun. Terima kasih Zafran. Okey, baik. Seterusnya kita boleh pergi kepada adik Nick Ilan. Silakan adik Nick. Macam artis Korea dah Kak Eli tengok awak ni. Assalamualaikum cikgu-cikgu dan Kak Eli. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Saya Nick Ilan Hayam bin Ahmad Nazili dari Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 2. Okey, baik. Terima kasih. Kita teruskan. Dia. Ya, dengan adik Dia. Silakan adik Dia. Dia Khalila. Silakan adik. Okey. Tak dengarlah sayang suara awak. Dah on mic ke? Dia, Kelly tak dengar suara awak. Okey, gerak. Okey. Dia dengar tak suara Kak Eli ni? Dengar. Okey, cuba buka mic, buka headphone, buka tu kita cakap secara langsung dekat mikrofon komputer. Boleh? Cabut je headphone tu. Tak apa. Sementara dia melakukan orang kata cabut headphone tu, kita terus kepada pelajar murid yang lain dulu. Baik, silakan Faiz. adik Faiz Wasim. Silakan adik Faiz Wasim. Boleh buka mic Faiz? Sila buka mic Faiz. Tu. Kuat sikit sayang. Hai, nama saya Fatim bin Muhammad dari sekolah SK Bandar Baru Seri Dharman Syarat 2. Okey, baik. Terima kasih. Adik Faiz Wasim. Seterusnya kita pergi kepada adik Fifi. Silakan adik Fifi. Fifi Aulia. Assalamualaikum cikgu-cikgu dan Kak Eli. Salam. Hai. Hai.
Nama saya Fifi Aulia binti Adizul Aisyah dari Sekolah Sri Hiro Klang. Okey, baik. Terima Alright. kasih Okey, adik Fifi. Terima kasih Adik Fifi. Kita kembali kepada adik Dia Dia, Kalilah silakan. tadi. Boleh tak? Boleh tu? Silakan adik Dia Kalila. Boleh? Boleh perkenalkan diri sekali lagi? Ah. Boleh cakap tak? Ada masalah ke? Boleh cuba kenalkan diri sayang. Dia dengar tak? Okey, tak apa. Kita kejap lagi kita berkenalan dengan adik Dia balik. Mungkin ada masalah. Biasalah internet Betul ni lah, kan. yelah, Dalam betul. talian ni macam-macam cabaran dia. Kejap lagi kita berkenalan dengan adik Dia. Kita rehat dulu cikgu, boleh? Okey, Okey, baik. silakan. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Burung unta memakan batu untuk membantu memecah dan mencernakan makanannya. Oh, hikih. Lapar rupanya. Inilah dia kawan-kawan kita dalam studio ini. Adik-adik akan belajar dan teroka sama-sama untuk subjek sains berkenaan dengan tabiat pemakanan haiwan. Bersama dengan Kak Eli Arifin dekat sini dan juga cikgu yang kacak bergaya dekat belakang. Kak Eli ni yang akan sama-sama mengajar kita untuk subjek sains ini. Cikgu Halimi dan juga cikgu Syukri. Okey, apa yang kita akan teroka hari ini cikgu? Baik, terima kasih Eli. Sama-sama. Okey, baik. Pada hari ini kita akan teroka berkenaan tentang tabiat pemakanan haiwan. Dan sebenarnya kita berada dalam talian anak-anak murid kita yang telah bersedia nak menerangkan kepada kita, okey, dan juga menerangkan kepada rakan-rakan yang berada di rumah sekarang ini berkenaan tentang tabiat pemakanan haiwan. Baik, jadi sekarang ini cikgu nak tanyalah anak-anak murid yang berada dalam talian sekarang ini, siapa yang tahu apakah contoh-contoh haiwan yang makan tumbuhan sahaja? Yang makan tumbuhan sahaja. Sila angkat tangan siapa nak jawab. Silakan. Okey. Baik, mungkin kita boleh mohon dan minta kepada adik Dia. Silakan adik Dia. Apakah sebenarnya haiwan-haiwan yang makan tumbuhan sahaja? Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan ialah seperti anak, gajah, lembu dan kambing. Okey, bagus. Dia, cikgu nak tanya sikitlah. Kalau macam lembu kan, biasa kita jumpa lembu kan yang hidup kan dekat tepi-tepi jalan ataupun dekat kandang. Sebenarnya lembu ni kalau kita tengok, dia makan apa dia Rumput, cikgu. Bagus, pandai. Pandainya. Terbaik. 5 bintang untuk awak dia. Okey, baik. Jadi, betul seperti kata dia tadi, Eli dan juga Cikgu Halimi berkenaan tentang haiwan-haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Adalah contohnya kita dapat lihat adalah arnab, gajah, lembu dan kambing. Sebenarnya itu hanya sebahagian sahaja. Banyak lagi haiwan-haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Okey, baik. Jadi kita Cikgu teruskan. Saya nak tambah sikit. Ya, silakan. Silakan cikgu. Untuk makluman kepada anak-anak nanti, bila kita sebut tumbuhan, tidak terikat kepada daun saja, tidak terikat kepada sayur saja. Contohnya, kalau gajah makan apa? Siapa tahu gajah makan apa? Kesukaan gajah. Silakan. Silakan Gajah makan Zafran. apa? Gajah makan tebu, cikgu. Hebat. Memang macam inilah masa Pandainya. depan murid-murid nanti yang cemerlang sebab mereka banyak meroka. Contohnya, gajah makan batang tebu. Ada yang makan ubi sebagai contoh, carrot ataupun lobat yang dimakan oleh arnab sebagai contoh. Ada juga yang makan manisan bunga sebagai contoh, burung kelicap. Jadi maknanya nanti kalau murid nak sebut, jangan spesifik ataupun jangan hanya kepada makan buah atau makan sayur. Kita umumkan dulu kepada makan tumbuhan sahaja. Silakan Cikgu Syukri. Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi kepada, kita dah tahu dah haiwan-haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Seterusnya, ada tak ya anak murid cikgu yang berada dalam talian pada hari ini nak cuba meneka apakah haiwan-haiwan yang makan haiwan lain sahaja? Siapa nak cuba? Silakan angkat tangan. Okey, baik. Kita minta kepada Faiz Wasim. Silakan Faiz Wasim. Tak dengar suara Faiz. Faiz, Faiz saya dah tak on dengar mic ke suara sayang?
Sila unmute. Dah on mic dah? Haiwan yang makan haiwan lain ialah seperti helang, ular, harimau. Okey, baik. Terima Baik. kasih Betul ke, cikgu? Faiz Wasim. Betul. Pandai. Pandailah Faiz Wasim. Mantap. Sangat Haiwan terbaik. yang makan haiwan lain ialah seperti helang, ular, harimau dan singa. Okey. Jadi itu adalah contoh-contoh haiwan yang makan haiwan lain. Dia nampak macam kejamnya makan haiwan lain, tapi itu adalah tabiat pemakanan secara semula jadi dia, Eli. Dan yang ketiga ni lebih menarik ni, iaitu berkenaan apakah contoh-contoh haiwan yang dia makan tumbuhan dan dia juga makan haiwan lain. Jadi siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba? Kita beri peluang yang belum jawab. Silakan. Okey, baik. Silakan kita pergi kepada Fifi. Silakan Fifi. Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain ialah seperti monyet, ayam dan burung pipit. Okey, terbaik. bagusnya. Adik-adik semua, cikgu nak tanya sikit, dari mana adik-adik dapat makluman dan pengetahuan ini? Dari mana? Silakan Fifi, dari mana Fifi dapat maklumat ini? Buku teks. Buku teks. Okey, selain daripada buku teks, agak-agak benda ni kita boleh dapat dari mana? Mungkin internet, majalah, dan itulah konsep teroka kita. Okey. Ni Cik Eli, sebab kita nak supaya murid kita memberi asasnya sahaja dan murid mencari bahan-bahan tambahan, mungkin internet, mungkin majalah, mungkin boleh tanya pada ibu ayah. Maksudnya, dan kalau di luar PKP boleh mengunjungi zoo sebagai contoh. Ya, betul. Maksudnya mereka kena ada inisiatif sendiri Ya, betul. untuk mengetahui lanjut atau belajar lanjut Ya, tentang betul. yang telah diajar. Okey, baik. Itu adalah tentang kata haiwan yang makan tumbuhan dan juga makan haiwan lain. Monyet tu dalam makan apa, cikgu? Selain daripada haiwan lain tu makan apa? Okey, sebenarnya monyet ni dia banyak dia punya range ataupun kata dia punya jangka makanan dia ni. Okey. Tetapi kebiasaannya kita nampaklah kan, biasanya of course dia suka makan kepada pisang. Pisang Okey. antara pisang. Dan sebenarnya dia juga boleh makan telur. Kalau kita bagi telur, dia juga akan makan. Okey. Telur, kalau ada ikan pun dia makan. Jadi itu menunjukkan bahawa monyet ini contohnya adalah haiwan-haiwan yang makan tumbuhan dan juga haiwan lain. Disebabkan apa? Disebabkan ada special karakteristik ataupun ciri-ciri khas yang pada ada monyet tersebut yang kita akan bincangkan, yang kita akan teroka sebentar lagi, Eli. Baik. Itu yang kita teroka sebentar lagi. Baik, Ya, okey. betul. Seterusnya, cikgu, kita akan teroka apa pula lepas ni? Okey, sekarang? baik. Seterusnya kita akan pergi kepada, kita dah tahu penyataan umum haiwan yang makan tumbuhan, haiwan yang makan haiwan lain, ada haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Dan sebenarnya Eli dan Cikgu Syukri serta anak-anak murid yang berada di rumah, dia punya istilah-istilah sains khusus nak menerangkan atau memberi maksud kepada haiwan yang makan haiwan, haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Maksudnya kategori-kategori dia? Kategori-kategori dia ada istilah-istilah dalam sains. Yang mana murid kena kuasai, kena faham, kena ingat. Jadi sekarang ni cikgu nak tanya, nak buka soalan kepada anak murid yang cikgu cukup sayangi yang berada dalam talian 6 orang ini. Okey. Sekarang ni siapa yang boleh memberikan maksud kepada cikgu apakah sebenarnya yang kamu faham berkenaan tentang haiwan karnivor? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, Zafran, silakan Zafran. Haiwan karnivor ialah haiwan yang makan haiwan lain sahaja. Contoh haiwan karnivor ialah harimau, singa dan serigala. Okey, terima kasih Zafran. Sedikit cikgu nak tambah ya. Tadi jawapan tadi memang tepat. Cuma kita kena berhati-hati. Pengalaman cikgu 31 tahun mengajar subjek sains, ramai murid bila kita tanya apakah maksud haiwan karnivor, ramai daripada 10 orang, 8 orang akan sebut haiwan yang makan daging. Untuk makluman, harimau mungkin makan daging, singa mungkin makan daging, tetapi katak tak makan daging. Katak makan serangga. Jadi sebab itu, murid kena tahu yang paling betul, yang paling selamat ialah haiwan yang makan haiwan lain saja. Dalam konteks pentaksiran, jika murid menjawab haiwan yang makan daging, murid akan kehilangan tahap
penguasaan ataupun TP. Mungkin dapat TP 1 saja. Okey. Dan kalau murid Elik, murid boleh menjelaskan pula contoh-contoh haiwan yang berkaitan, murid akan diberi TP 4. Okey. Iaitu kita ada TP 1 hingga TP 6 yang KPM gunakan sekarang dalam kelas PBD. Pentaksiran bilik darjah. Apa PDPR? PDPR dan kemudian cikgu mentaksir. Mungkin dalam bentuk cerita, dalam bentuk kerja kerja bertulis, mungkin dalam bentuk buku scrap. Itu yang sedang rancak digunakan oleh guru-guru di sekolah. Maksud saya di rumah menggunakan PDPR. Baik. Okey. Kita boleh berehat ke? Okey, belum lagi. Kita masih lagi sedang orang kata seronok menikmati pemandangan hari betul. ini. Okey. Dan mungkin cikgu boleh teruskan cikgu Baik, pembelajaran cikgu. Okey, tadi terima kasih kepada cikgu kali ini berkenaan tentang apakah sebenarnya maksud haiwan karnivor yang telah diterangkan oleh anak murid kita, adik cilik kita Zafran. Seterusnya, itu karnivor adalah haiwan yang makan haiwan lain. Okey. Kena ingat tentang perkara itu. Seterusnya, kita nak melihat kepada haiwan yang makan tumbuhan saja, dia ada istilah dia juga. Okey. Jadi siapa yang nak cuba dalam talian, sila angkat tangan. Siapa yang belum lagi? Siapa nak cuba? Tu dia. Baik, silakan Emir. Silakan adik Emir. Apakah yang kau faham tentang haiwan yang makan tumbuhan sahaja? Silakan. Kawan-kawan nak tahu, haiwan herbivor ialah haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Contoh haiwan herbivor ialah lembu, arnab dan kambing. Haiwan-haiwan herbivor makan rumput dan daun pokok dan buah-buahan. Wah, sangat tepat. Pandai dia. Okey, itu adalah berkenaan tentang haiwan herbivor yang telah diterangkan oleh adik Emir. Sangat mantap dengan contohnya dan sebagainya. Dan kita beralih kepada yang ketiga kan. Kita tahu ada 3 tabiat pemakanan. Yang ketiga adalah haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Jadi siapa yang berada dalam talian sekarang ini nak mencuba menjawab? Silakan. Siapa yang belum lagi? Itu dia. Nik Ilan, silakan Nik Ilan. Haiwan omnivor adalah haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Contoh haiwan omnivor ialah ayam. Ayam dikelaskan sebagai haiwan omnivor kerana ayam memakan bijirin dan cacing. Ya, mantap. Betul Nik Ilan. Betul, dia makan bijirin kan. Contoh kalau kita tengok kat sini, kita ada apa? Kita ada beras kat sini. Kita ada beras jagung. dan juga kita ada cacing ataupun ulat kat sini. Maka sebenarnya anak murid sekalian, Kak Eli dan juga Cikgu Kalimi, kita dapat lihat bahawa di sinilah ayam memakan kedua-duanya, iaitu ini adalah beras daripada padi tumbuhan dan ini adalah ulat ataupun cacing daripada haiwan. Inilah haiwannya. Inilah haiwannya, inilah makanannya. Baik, itulah beras kita baru bagi dekat ayam tadi. Betul. Tapi dah licin dah. Dah licin dah licin dah. Okey, cikgu. Itu adalah kategori omnivor. Betul. Ada lagi kategori lain, cikgu? Okey, baik. Tambahan Cikgu Syuri. Silakan. Adalah penting murid-murid untuk faham betul-betul tentang tajuk ini. Sebab ada satu ketika bila pentaksiran dalam bentuk kuis ataupun padankan sebagai contoh, ada murid jawab bahawa apakah makanan bagi seekor kucing? Dia kata roti canai. Alamak. Sebab bila kita tanya rupanya memang pernah dia buat sebegitu di rumah. Jadi ingat bila kita belajar dalam tajuk sains, kita melihat kepada yang semula jadi. Dalam DSKP, Document Standard, Kurikulum dan Pentaksiran menunjukkan bahawa tabiat pemakanan haiwan secara semula jadi. Analogi yang mungkin saya boleh beri ialah contohnya harimau memburu makanannya untuk mendapat makanan. Betul. Okey, bermakna dengan struktur badan dia yang tegap, kuku yang panjang, gigi yang tajam. Pada masa yang sama, bila kita melawat ke zoo negara, seorang anak bertanya kepada ibu, bila masa dia memburu mangsanya? Tak pernah berlaku. Sebab tu kita kena beritahu bila kita bincang sebegini dalam konteks dalam keadaan semula jadinya. Jadi roti canai tadi cikgu tolak sebagai jawapan yang kurang tepat. Ya Allah, tapi betul cikgu. Kucing sekarang makan macam-macam. Sebab tapi rujuk kepada keadaan semula jadinya. Yang penting semula jadi. Sebab kucing saya durian pun dia makan. Tapi itu bukan makanan semula jadi dia adik-adik. Okey. Empat pula tu Ya Allah ya Tuhanku. Memang unik betul kucing. Okey cikgu, kita nak terus lanjut lagi tentang topik kita hari ini. Betul, kita rehat dulu boleh? Okey, boleh. Boleh? Cikgu mungkin boleh ambil nafas dulu, minum air dulu. Okey. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV.
Didik TV KPM. Tahukah anda? Sesumpah dapat memanjangkan lidah hingga 1.5 kali panjang daripada badannya untuk menangkap mangsa seperti lalat. Ni bukan mi goreng ya. Ni ulat nama dia. Okey, kembali diteroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli, Cikgu Halimi, Cikgu Syukri dan juga kita ada Cikgu Kucing kat bawah tu. Dia memang bersemangat. Untuk bersama-sama teroka dengan kita hari ini untuk subjek geografi tadi. Sains untuk topik tabiat pembakaran haiwan. Baik, Cikgu. Mungkin cikgu nak sambung sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Okey, baik. Tadi kita dah melihat berkenaan tentang haiwan omnivore, carnivore, herbivore. Okey. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, dia punya ciri khas dia yang ada pada haiwan tersebut. Baik. Iaitu yang pertama, carnivore ini dia mempunyai gigi taring yang lebih tajam daripada haiwan-haiwan yang lain. Okey. Fungsi dia untuk apa? Fungsi dia untuk mengoyakkan makanan. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada haiwan-haiwan yang omnivore, yang makan tumbuhan dan haiwan lain, kerana dia mempunyai 3 jenis gigi. Anak-anak murid dah belajar sebenarnya berkenaan tentang 3 jenis gigi, iaitu kita ada kacip, kita ada taring dan juga kita ada geraham. Jadi dengan ada ketiga-tiga jenis gigi ini, maka haiwan tersebut, contohnya monyet tadi kan, maka dia boleh makan tumbuhan dan juga haiwan lain. Nak saya contoh karnivore. Yang ini adalah karnivore. Alright, karnivore. Nak saya pegang ke? Okey, silakan. Dan ini adalah untuk herbivore pula. Kalau kita dapat lihat dekat sini, herbivore ni dia mempunyai gigi kacip dan juga gigi geraham. Fungsinya apa? Kacip tu untuk potong makanan. Dia nak potong rumput, nyam. Lepas tu dia lumak dihancurkan pada gigi geraham yang berada di belakang sebelum dia telan dan dicernakan dalam perut dan ususnya. Macam hamster depan ni. Macam hamster, betul. Maksudnya omnivore mempunyai kesemuanya. Ketiga-tiga jenis seperti manusia. Betul. Ni karnivore pula ada gigi apa? Taring. Karnivore ni kalau kita tengok dia ada taring tajam kan? Jadi sudah pastilah dia mempunyai gigi taring yang tajam untuk koyak dan koyakkan daging-daging serta haiwan yang ingin dimakannya. Baik. Okey. Okey, seterusnya cikgu? Baik, seterusnya kita ada satu aktiviti sebenarnya bersama dengan anak-anak murid di rumah. Okey, jadi anak-anak murid dah bersedia ke? Cikgu Syukri, mungkin kita lupa kamera boleh fokus kat sini. Kalau yang di rumah pun berminat untuk tengok dalam device ataupun masing-masing, boleh rujuk QR code. Ya, betul. Betul. Boleh scan. Mungkin boleh rujuklah. Mungkin tak sempat nak print, tapi boleh rujuk dalam device masing-masing. Baik. Silakan. Dan kita dah berikan awal kepada murid-murid kita yang 6 orang ini. Itulah istimewanya kita PDPR menggunakan internet. Maka mereka pun boleh dapat maklumat dalam bentuk lagi mudah lah dalam bentuk digital. Okey, cikgu, tadi ada aktiviti dalam dengan murid-murid dalam talian, cikgu. Okey, baik. Jadi kita ada ni aktiviti padanan. Aktiviti memadankan kita tanya dulu gambar. Syukri. Siapa yang dah siap cetak angkat tangan? Tunjukkan kami siapa yang dah siap cetak. Okey, bagus. Bagi Nodia Kalila dah cetak. Okey, jadi inilah yang mana kita menyalurkan maklumat bukan sahaja dalam bentuk yang sebegini, tetapi kita boleh buat dalam bentuk kertas bercetak. Baik. Ini minta bantuan ayah betul-betul memang. Ayah ibu memang kena peka. Betul. Silakan cikgu, aktivitinya. Baik, jadi kita dah ada haiwan-haiwan dan juga tabiat pemakanan. Jadi anak-anak murid yang berada dalam talian ini, cikgu berikan masa lebih kurang mungkin 20 saat, 15 saat kepada anda untuk cuba awak padankan. Gunakan pembaris, gunakan pensel kamu, dan kalau salah gunakan pemadam untuk memadam jawapan dan membetulkan. Okey, dalam masa lebih kurang 15 saat, cikgu berikan masa bermula sekarang. Sedikit tambahan Cik Lee, dalam konteks ini mak ayah mungkin ada berhampiran. Kalau boleh bantu, tetapi jangan mak ayah pula yang buat. Tak, biasanya kalau teroka kita tengok mak ayah tak buat kan. Memang budak-budak yang buat kan. Itu penting. Tapi kadang-kadang boleh bantu sekurang-kurangnya. Jadi itulah konsep PDPR yang sedang berlangsung sekarang. Lagi mudahlah. Okey, baik. Adakah semua dah siap? Dah siap, bagi signal, bagi tanda dah siap. Okey, thumbs up. Kalau dah siap sila buat thumbs up. Okey, macam Emir ni. bagus. Fifi dah siap.
Okey, bagus Fifi. Baik. Dia Kalila. Have you finish? Okey. Okey, Okey, baik. Cikgu Syukri, boleh kita bincangkan Okey, baik. Jadi sekarang ni jawapan apa yang cikgu nak? Semua anak murid berada dalam talian, sila angkat kertas masing-masing dekat macam ni. Okey, dekatkan bagus. dengan kamera supaya Okey. nampak dengan jelas. Alright, baik. Jadi cikgu akan pilih Hilang seorang. Dan nampak jawapan mereka ya. Okey, baik. Nanti kita akan cuba Alright. untuk analisis jawapan mereka. Kalau sempat semua, kalau tak sempat sebahagian daripada mereka. Baik. Okey, yang pertama mungkin cikgu nak lihat kepada adik Zafran. Silakan adik Zafran. Okey, boleh tak cikgu tengok jawapan tu? Okey, adik Zafran. Okey, Okey, baik. bagus. Alright, adik Zafran. Pandainya. Cuba kamu sebutkan apa yang kamu padankan. Apakah haiwan yang kamu padankan dan apakah tabiat pemakanannya? Silakan. Kuda, kita mula dengan yang atas dulu. Mulakan Kuda. dengan kuda. Kuda tu awak padankan dengan apa? Kuda saya padankan ke herbivore. Herbivore, okey, betul, sangat mantap. Seterusnya, kalau kita pergi pada harimau, Harimau saya padankan ke carnivore. karnivore. Kalau buaya pula macam mana yang ketiga tu? Buaya saya padankan ke carnivore. Karnivore. Dan yang terakhir itu adalah musang. Musang tu apa dia? Musang saya padankan ke omnivore. Omnivore. Okey. Sangat baik. Antara yang cikgu boleh buat ialah kita dalam bentuk lisan sebegitu. Tapi ada satu lagi kaedah. Okey, Fifi Aulia, paparkan hasil kerja kamu dekat dengan skrin. Cikgu tengok dia jauh saja. Lagi dekat. Ya, betul. Jadi kita boleh nampak, cikgu boleh buat sebegini. Tadi dalam bentuk lisan, komunikasi lisan, yang ini komunikasi bertulis. Okey. Pada masa yang sama kita nasihatkan, buatlah garisan dengan lurus, dengan menggunakan pembaris. Nampak kesungguhan kita. Kuda dengan herbivore, betul cikgu? Betul, Betul. mantap, terbaik. Harimau dan juga buaya adalah karnivore. Hebat, mantap. Dan musang, Cikgu Syukri akan sahkan. Apa Ya. tabiat pemakanan bagi musang? Okey, baik. Okey, terima kasih Fifi Aulia. Kalau cikgu nak mengesahkan tabiat pemakanan bagi musang, okey, kalau kita lihat dekat sini. Tara. Wow. Okey. So kalau kita tengok musang ni sekarang kan, musang ni makan apa? Dia sedang memakan tembikar yang sangat lazat, sangat manis. Bermaksud tembikar ini adalah tumbuhan. Okey, jadi kita minta Eli pegang kejap. Alright, terima kasih Eli. Dan seterusnya kalau kita dapat lihat, sebenarnya musang juga dia juga memakan ikan. Dia tangkap ikan dekat sungai. Jadi ini menunjukkan bahawa musang ni dia makan haiwan dan dia juga makan tumbuhan. Jadi itu menunjukkan bahawa jadi cikgu mengesahkan jawapan Fifi Aulia mengatakan bahawa musang tersebut adalah haiwan omnivore, sangat tepat, sangat betul dan sangat mantap. Ada satu anekdot. Okey. Di satu negara berjiran dengan kita, najis haiwan. Daripada musang ini, yang mana musang ini diberikan kopi, kemudian najis itu akan tidak dicernakan oleh haiwan musang ini dan kemudian dikumpul dan menjadi satu bahan makanan ataupun minuman yang sangat bertaraf antarabangsa. Wow. Maknanya dia macam ganas kan musang ni. Biasanya musang dengan ayam kan. Tapi rupanya dia juga makan kopi. Jadi itulah pengesahan yang mana haiwan karnivore ataupun karnivore, omnivore dan juga herbivore dalam bentuk contoh-contoh yang sebegitu. Eli Baik. tahu tak kopi apa nama tu? Siapa yang dengar? Pernah dengar? Huruf L. L. Kopi. Berakhir dengan K. Dia bukan Kopi. lawak. Kopi luwak. luwak. Ya, kopi luwak. Luwak. Tapi saya belum rasa lagi lah. Tak sampai hati nak makan. Sebab saya bukan peminum kopi. Oh, Jadi macam saya tak memang tahu. penggemar kopi. Oh ya, saya tak tahu sangat. Jadi Tapi memang saya tahu. Sangat dia memang pahit tapi dia punya rasa yang tersendiri Eksklusif sebenarnya. dia lah, rasa premium tu. Premium tu. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey, baik. Apa yang kita Untuk lakukan? seterusnya kita ada aktiviti untuk meneka. Jadi untuk seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Kalimi untuk kita melihat kepada tabiat-tabiat pemakanan dan anak-anak murid yang berada dalam talian bersedia dengan kata kad imbasan masing-masing untuk memberikan jawapan-jawapan daripada rumah masing-masing. Baik. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Syukri, terima kasih Eli, terima kasih kawan-kawan semua. Baik, contoh yang ada depan gini sebenarnya sambil lalu kita nak maklumkan bahawa PKP ini cara untuk kita belajar pelbagai. Termasuklah memelihara haiwan-haiwan
belaan kita. Baik, Jadi okey. untuk yang pertama ni, Cikgu Syukri tolong susunkan 2 makanan. Okey. Untuk arnab yang kita ada ni. Arnab ni. Satu lagi saya akan pegang dia. Okey, Saya tolong pilih. ambilkan kangkung, satu lagi ayam goreng. Okey, baik. Sekarang ni kau dapat. Okey. Anak-anak telah pun bersedia dengan kad imbasan masing-masing. Tuliskan. Cikgu berikan rabbit kesayangan cikgu ataupun arnab kesayangan cikgu, seketol ayam goreng dan serumpun kangkung. Manakah yang akan beliau pilih? Manakah yang akan arnab saya pilih? Silakan. Okey, baik. Yang dah siap boleh tunjukkan di hadapan kamera masing-masing adakah arnab itu akan memilih ayam goreng yang sangat lazat, yummy Biarkan saya ataupun untuk memilih kangkung Boleh, cikgu. ini. Kalau saya pilih ayam goreng lah sebab saya nak makan, cikgu. Alright. Baik. Siapa? Okey, kita dah ada jawapan-jawapan Semua? sebahagiannya. Okey, Dapat email. silakan. Dia. Alright. Okey. Okey, Mana Fifi punya jawapan? Fifi punya. Tengah menggunting. Faiz Wasim. Faiz, angkat. Angkat sikit. Okey, Dia Siapa? Kalila. Apa nama? Zafran terbalik awak punya. Okey. Okey, baik. Kalau kita dapat lihat dekat sini, majoriti daripada anak-anak murid kita telah memilih kangkung dan ada seorang anak murid kita telah memilih ayam dan kangkung. Maksudnya dia makan dua-dua. Kalau kita melihat kepada gigi dia kan, macam cantik, comel je. Ya Allah, Anak comel kita sangat. ni kan. Jadi sebenarnya gigi dia adalah mempunyai gigi kacip dan geraham. Jadi gigi kacip dan geraham dia sesuai untuk memotong sayur-sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan dan melumatkannya menjadi cebisan-cebisan lebih kecil untuk mudah diserap oleh badan arnab ini. Baik, cikgu mungkin nak suapkan makanan kangkung sedikit kepada Arnab. Okey. Kita cuba. Cuba dia dia kesejukkan makan tadi. tak? Dia tak nak belum makan. lagi. Dia tak sedia dengan pendingin hawa yang ada di sini. Dia merajuk ke Okey, cikgu? dia merajuk Cikgu agak. tak layan dia tadi. Kita cuba yang lain. Cikgu. Okey, baik. Kucing saya dah berjalan dalam studio. cikgu. kucing dah jalan, Saya kena cari dia sekejap lagi. Okey, baik. Seterusnya, kita nak bagi contoh yang kedua. Sekiranya cikgu memberikan ikan. Cikgu berikan ikan. Nampak ikan fresh dekat sini. Dan juga pisang yang berada di tangan cikgu. Kita ada ikan, kita ada pisang. Awak rasa yang murid berada dalam talian ini dan juga murid-murid berada di rumah, awak rasa apakah makanan yang akan dipilih oleh kucing? Miau, miau, miau. Nampak? Okey, tunjukkan kucing jawapan. ada dengan saya ni. Okey, cuba tunjukkan jawapan. Wah, kan? Okey. Baik, yang dah selesai sila tu. Amy betul. Alright. Nodia Kalila, Okey. terima kasih. Good. Bagus. Bagus. Okey, baik. Keenam-enamnya pada kali yang cubaan yang kedua ni, semuanya betul, semuanya mantap, semuanya terbaik. Jadi cikgu berikan 10 bintang untuk semua. Kita tengok sikit. Dia dah. Dia cuba-cuba nak tu. Dia cakap, saya nak yang dah rebus. Jangan nak rebus. Yang mentah dia tak nak. Baik. Okey. Sementara saya menyimpan, boleh kita berehat sekejap, Boleh, cikgu? silakan. Okey, sementara saya nak menyimpan kucing ni, kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Lembu mempunyai 4 perut dan memerlukan makanan antara 8 hingga 9 kilogram dalam sehari. Kembali di Teroka Didik TV KPM. Rasanya hari ini hari bahagia Kak Elly sebab Kak Elly dikelilingi bukan saja cikgu-cikgu yang handsome tetapi ada haiwan-haiwan yang sangat comel dan ya Allah, sangatlah orang kata mesra dengan sekeliling kita, cikgu. Okey, hari ini kita belajar subjek sains untuk topik tabiat pemakanan haiwan. Okey, cikgu, tadi kita dah cerita tentang tabiat pemakanan arnab, kucing dan selepas ini tentang ayam pula. Ya, betul. Selepas ini kita akan pergi melihat tabiat pemakanan ayam. Okey, jadi sekarang ni anak murid dalam talian. Okey, cikgu ada 2 makanan dekat tangan cikgu sekarang. Cikgu ada
Ulat. Dan cikgu juga ada beras. Jadi kalau kita lihat dekat sini, antara ulat dan beras, apa yang ayam akan pilih ataupun apa yang ayam makan, ataupun ayam makan kedua-duanya sekali. Jadi siapa yang ada jawapan sila angkatkan jawapan kamu. Alright, so Nick Ailan dah memberikan jawapan, dia kata ulat dan beras. Begitu juga dengan Emir. Yang lain sedang cuba untuk memberikan jawapan. Sila tuliskan jawapan. Semua boleh angkat. Alright. Dah tulis. Okey, baik. Fifi pun kata beras dan juga ulat. Zafran juga ulat dan beras. Okey. Dia Kalila pun beras dan juga ulat. Dan kita lihat Faiz Wasim pun juga beras dan ulat. Jadi anda semua memang mantap, terbaik, berjaya. Yeay! Tepuk tangan untuk sendiri. Okey, baik. Jadi seterusnya, Ali dan Cik Kalimi serta anak murid yang berada di rumah berkenaan tentang apa yang kita belajar pada hari ini tentang tabiat pemakanan haiwan. Okey, jadi sebelum cikgu nak membuat rumusan akhir, kita nak dengar jugalah apa sebenarnya yang anak murid kita yang berada dalam talian dah belajar pada hari ini. Cikgu Kalimi, Kak Eli, Cikgu Syukri dah berceloteh panjang lebar dalam studio. Jadi mari kita sama-sama dengar apakah yang anak-anak murid kita faham yang berada dalam talian serta yang berada di rumah berkenaan tentang tabiat pemakanan haiwan. Cikgu Halimah nak tambah sesuatu ke? Saya nak rangsang dia orang untuk bersedia untuk memberi rumusan ini. Okey. Okey, silakan. Siapa yang nak memberi rumusan? Beri tunjukkan tangan. Wakil sekolah, wakil sekolah. Wakil sekolah. Okey, baik. Mungkin kita boleh minta kepada Faiz Wasim untuk memberikan rumusan yang pertama. Silakan Faiz Wasim. Silakan Faiz. Biasalah ada kadang-kadang dalam talian ni kan mencabar sikit cikgu kan? Betul. Itu dia. Tak kedengaran. Tidak kedengaran Faiz. Dah on mic dah ke sayang? Dah on mic dah? Okey, ada masalah dengan internet dia. Mungkin ada murid lain cikgu boleh pilih? Mungkin kita boleh kita cuba minta tolong bantuan Emir untuk membantu Faiz Wasim. Silakan Emir. On mic dulu sayang. Dia lupa. Comellah Emir ni. Okey, silakan Emir. Haiwan yang makan tumbuhan sahaja dikenali sebagai herbivore dan mempunyai gigi kacip dan geraham untuk memotong dan melumatkan makanan. Wah, sangat mantap. Lengkaplah jawab rumusan awak ni. Sekali belajar dah ingat terus. Bagus ni. Gigi kacip dan geraham. Geraham. Dia nak iderom kat situ. Iderom dia tempat kat situ. Cik Eli, kalau seseorang murid boleh menyatakan sedemikian, apa keluarga pemakanan dan kemudian jenisnya, dalam tahap penguasaan mereka sudah menguasai tahap 4. Maknanya guru-guru boleh mencatat sebagai menguasai tahap 4 bagi silibus ini sebagai contoh. Mungkin lagi 2 tu mungkin. Okey, seterusnya 4 ni paling tinggi. Ada lagi 6, ada lagi 2, 6. 6 tu nanti kita terangkan 5 dengan 6 macam mana dapat. Dikena ada projek, ada buku scrub, ada buat PowerPoint dan yang lain-lain. Baik. Silakan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada bagaimana pula kepada Fifi. Boleh tak Fifi berikan rumusan kamu tentang apa yang kamu belajar pada hari ini? Silakan Fifi. Jangan lupa on mic tau. Haiwan yang makan haiwan lain dan tumbuhan dikenali sebagai omnivore dan mempunyai gigi taring, kacip dan geraham untuk mengunyah makanan. Okey, baik. Terima kasih. Berikan tepukan untuk Fifi. Sama macam jawapan dengan email tadi je cikgu. Ke lain sikit? Lain sikit. Yang tadi email dia memberikan haiwan herbivore. Ini carnivore. Yang ini omnivore. Omnivore. Yang mana dia ada ketiga-tiga gigi. Ada kacip, ada taring dan ada geraham. Baik. Okey, seterusnya. Seterusnya kita minta siapa yang kat sini boleh berikan rumusan berkenaan tentang haiwan karnivor. Siapa yang boleh cuba karnivor? Nik Ilan mungkin boleh. Okey, mungkin Nik Ilan. Silakan Nik Ilan boleh bantu. Haiwan karnivor. Haiwan yang makan haiwan lain sahaja dikenali sebagai karnivor dan mempunyai gigi taring yang sangat tajam untuk mengoyakkan makanan.
Okey, terima bagusnya. kasih. Bagus. Jadi Cik Elin seperti yang disebutkan tadi, mereka dapat menyatakan keluarga, kemudian contoh-contoh haiwan, contoh makanan dan ciri-cirinya. Jadi 4 perkara ni mereka boleh menceritakan, kadang-kadang dalam bentuk bertulis, kadang-kadang dalam bentuk kuis, kadang-kadang dalam bentuk projek. Kemudian kita akan lanjutkan sebagai pelengkap nanti yang kita sebut sebagai TP6. Setakat ni TP4 mereka dah dapat tahap penguasaan Dah 4 lepas tadi. dah. PK21 sekarang kita berfokus kepada pentadsiran bilik darjah yang sebegini. Baik. Okey, baik. Jadi kita dah melihat tentang rumusan daripada anak-anak murid yang cikgu cukup sayangi yang berada di rumah. Kita dah belajar tentang hari ini haiwan kita panggil karnivor. Okey, kita dah juga belajar berkenaan tentang haiwan herbivor dan juga kita dah melihat tentang haiwan omnivor. Okey. Dan rumusan yang terakhir sebelum saya serahkan kepada Cikgu Karimi untuk menambah adalah berkenaan tentang rupa-rupanya anak-anak murid sekalian serta Ellie, Cikgu Karimi, berkenaan tentang ada rupa-rupanya ada haiwan yang berubah tabiat makanan dia. Okey. Yang sebelum dia omnivor. Okey. Tetapi tiba-tiba dia jadi karnivor. Alamak. Dia tak nak pula makan tumbuh-tumbuhan tu. Contohnya adalah beruang. Beruang ni kita tahu atau beruang hitam tu dia adalah haiwan omnivor. Sebabnya di tempatnya dia ada makan tumbuhan, ada bunga-bunga, madu, buah-buahan dan sebagainya, dan juga dia boleh makan ikan yang berada di sungai. Tetapi kalau kita melihat kepada beruang kutub yang berada di liputan ais, mana ada tumbuhan? Tidak ada. Hanya satu dataran ais yang kering yang kontak dengan ais sahaja. Jadi dia terpaksa merubah tabiat makanan dia menjadi sebuah ataupun seekor haiwan karnivor. Kenapa? Sebab tak ada tumbuhan yang boleh dia makan. Tak ada pilihan, hanya tak ada ikan pilihan. sahaja. Jadi cara untuk murid mengenal pasti sama ada karnivor atau omnivor, antara cluenya ialah beruang kutub itu berwarna putih. Jadi kalau soalan apakah jenis pemakanan bagi beruang kutub? Bila ingat beruang kutub bermakna hidup di kawasan ais, mana ada hutan. Jadi sumber makanan semata-mata ikan. Dia adalah karnivor. Tapi kalau disebut beruang, merujuk kepada beruang yang umum tinggal dalam hutan. Dalam hutan dia makan rebung, dia makan madu, dia makan ikan dan kadang-kadang juga makan haiwan lain. Jadi petunjuknya ialah pastikan bila ada satu-satu pentadsiran ataupun soalan kenal pasti satu haiwan itu, kadang-kadang bila sebut ikan, secara umumnya ikan adalah omnivor. Tapi kalau ikan jerung, dia adalah karnivor. Sebagai contoh sebegitu. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Halimi. Cikgu nak tambah sikit ke? Jadi ini rumusan kita. Betul. Cikgu Syukri tolong bacakan sambil kamera dulu. Okey, jadi ada anak murid yang cikgu cukup sayangi yang berada di rumah, yang berada dalam talian sekarang ini, adalah apa yang kita dah belajar pada hari ini, iaitu yang pertama sekali, murid dapat mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. Dia tahu dah haiwan-haiwan apa yang makan apa. Dan yang kedua, murid juga dapat membuat inference tentang kumpulan haiwan berdasarkan tabiat makanan. Kenapa dia makan haiwan lain? Kenapa dia makan tumbuhan sahaja? Kenapa dia makan tumbuhan dan haiwan lain? Dan yang ketiga, yang terakhir adalah murid dapat membanding beza kegigian haiwan herbivor, karnivor dan omnivor. Jadi itulah yang kita telah belajar dan insya-Allah yang telah kita capai pada sesi teroka pada hari ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syukri, Cikgu Halimi dan juga adik-adik dalam talian yang sama-sama belajar dengan kita teroka sama-sama subjek sains untuk topik tabiat pemakanan haiwan. Harapnya segala ilmu yang dicurahkan hari ini dapat manfaat kepada adik-adik di luar sana, terutamanya untuk PDPR. Yes, betul. So, jadi kita jumpa lagi dalam teroka untuk subjek yang lain pula. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Boleh lambai-lambai semua.